Prof. Dr. Hamka atau lebih dikenali sebagai Buya Hamka adalah seorang tokoh agama, editor, penulis dan juga pejuang kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir pada 17 Februari 1908 di Maninjau, Sumatera Barat, Indonesia dan meninggal dunia pada 24 Julai 1981. Nama sebenar beliau adalah Haji Abdul Malik bin Sheikh Abdul Karim bin Sheikh Muhammad Abdullah. Nama Hamka adalah singkatan daripada Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Nama Karim adalah nama ayahanda beliau dan Amrullah adalah nama datuk beliau. Buya Hamka lahir dalam keluarga yang kuat pengaruh agama. Ayahanda beliau, Haji Abdul Karim, yang dikenali juga sebagai Haji Rasul, adalah seorang ulama terkenal dan tokoh masyarakat. Datuk beliau, Syekh Amrullah, merupakan pengikut ulama Jemaah Naqsyabandiyah. Sebagai seorang anak dan cucu kepada ulama, Hamka mendapat pendidikan awal di Madrasah Tawalib yang diasaskan oleh ayahanda sendiri sehingga khatam Al-Quran. Pada peringkat remaja pula, beliau banyak belajar dengan abang ipar beliau iaitu Ahmad Rashid Sultan Mansur dan beberapa orang guru yang lain. Ahmad Rashid Sultan Mansur ini seorang tokoh yang hebat juga. Beliau merupakan murid kesayangan Haji Rasul, ayah Hamka, yang kemudiannya diterima menjadi menantu. Karya-karya hebat Buya Hamka, Nobel Cinta. Mengikut kajian, Buya Hamka menulis sehingga lebih 60 buah buku sepanjang hidup beliau. Apa yang menariknya ialah walaupun beliau adalah seorang tokoh agama, beliau juga banyak menulis novel-novel cinta. Bayangkan seorang ustaz ataupun ilmuwan setaraf mufti seperti hari ini boleh menulis novel cinta. Mungkin ini adalah salah satu teknik dakwah beliau untuk mendampingi orang-orang muda pada zaman itu. Antara novel beliau yang terkenal adalah Tenggelamnya Kapal Vanderwich, Di Bawah Lindungan Kaabah dan juga Terusir. Karya sejarah dan agama, Buya Hamka juga ada menulis travelog dan buku-buku berunsurkan sejarah seperti buku Kenangan-Kenanganku di Malaya dan banyak lagi. Buku-buku agama atau berkaitan dengan agama seperti tasawuf moden, falsafah ketuhanan serta sejarah umat Islam. Tafsir Al-Quran Al-Azhar adalah salah satu karya agung Buya Hamka. Kisah yang menarik mengenai kitab tafsir ini adalah hanya 6 jilid tafsir ini sahaja ditulis sewaktu beliau bebas di luar. Baki kitab tafsir yang lain disiapkan sewaktu beliau di dalam penjara. Sumbangan daripada Hamka ialah menjadi tokoh reformasi Islam dalam bidang falsafah dan tasawuf, merupakan tokoh agama dan pendakwah yang memberi sumbangan agama bangsa dan negara, mendirikan Kolej Kuliah Al-Mubalighin di Padang Panjang, menubuhkan Persatuan Hindia Timur untuk menunjukkan cara-cara menunaikan haji, menerbitkan majalah iaitu Kitabah Al-Ummah dan membuat tafsir Al-Quran yang diberi nama Tafsir Al-Azhar. Ayat Al-Quran yang pertama, iaitu Surah Ar-Ra'd ayat ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa aqma. Innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Ayat ini bermaksud, maka adakah orang yang mengetahui bahawa Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu, wahai Muhammad, perkara yang benar, sama dengan orang yang buta mata hatinya. Sesungguhnya orang-orang yang mahu memikirkan hal itu hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Tadabbur Surah Ar-Ra'd ayat ke-19. Ayat ini menceritakan tentang orang yang beriman. Mereka orang yang tahu bahawa Allah telah berikan wahyu yang benar kepada Nabi Muhammad, maka mereka beriman dan belajar apakah ajaran wahyu itu dan kemudian mereka beramal dengannya. Apa yang disampaikan kepada Nabi Muhammad itu adalah perkara yang hak, yang tiada keraguan di dalamnya, tiada kebimbangan, tiada kebingungan dan tiada pertentangan di dalamnya. Bahkan semuanya adalah benar. Sebahagian darinya membenarkan sebahagian yang lain. Tiada sesuatu pun darinya yang bertentangan dengan lainnya. Semua berita yang disebutkan dalam Al-Quran adalah benar dan semua perintah serta larangannya adalah adil. Maka hendaklah kita belajar dan amalkan. Ayat Al-Quran yang kedua, iaitu Surah Ghafir ayat ke-54. Bismillahirrahmanirrahim. Hudan wa zikra liulil albab. Sadaqallahul azim. Ayat ini bermaksud sebagai hidayah petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna. Tadabbur Surah Ghafir ayat ke-54. Dari ayat ini jelaslah bahawa petunjuk dan peringatan dari kitab itu hanya boleh diterima oleh orang-orang yang mempunyai akal yang waras. Orang yang tidak berakal sempurna tidak berupaya menerima ajaran Al-Quran. Ilmu dalam Taurat sudah cukup untuk digunakan sebagai petunjuk bagi Bani Israel pada waktu itu. Sama juga dengan Al-Quran. Sudah cukup Al-Quran ini sebenarnya kerana semua perkara tentang Tauhid sudah dijelaskan. Ianya cukup kepada mereka yang mencari petunjuk dalam agama. Seterusnya, Taurat dan juga Al-Quran menjadi satu peringatan yang boleh memberi faedah jika diamalkan.
Ianya mengingatkan perkara yang kita selalu terlupa. Oleh kerana itu, kita harus selalu mengaji dan membaca Al-Quran untuk mengingatkan kita. Berdasarkan ayat surah Al-A'raf ayat ke-19, sebagai seorang mahasiswa, kita hendaklah bijak berfikir. Kerana suatu ilmu itu hanya akan dapat diperoleh apabila seseorang itu berakal lurus dan sihat. Dan apabila kita tidak berfikir, hati kita akan mati kerana tidak mengetahui dan tidak beramal. Kita juga harus mengamalkan ilmu yang kita ada supaya tidak lupa. Berdasarkan surah Al-Ghafir ayat ke-54, daripada ayat ini kita dapat lihat bahawa Allah telah memberikan pelbagai pertolongan agar manusia dapat hidup dengan bahagia di dunia dan di akhirat berdasarkan kitab yang diturunkan kepada kita. Oleh itu, sebagai mahasiswa, kita hendaklah menjadikan Al-Quran sebagai pegangan agar dijauhkan daripada keraguan dan prasangka yang tidak baik di dalam dunia ini. Segmen seterusnya ialah amalan yang diperolehi daripada tokoh Quran kita, iaitu Hamkah. Melalui surah Ar-Ra'd ayat 19, amalan pertama ialah kita hendaklah sentiasa beriman kepada Tauhid, iaitu mengakui kebenaran wahyu Allah serta beriman dan beramal dengan Al-Quran. Sesuai dengan pesanan Hamkah, iaitu kecantikan terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmunya, bukan pada wajah dan pakaiannya. Melalui surah Ghafar ayat 54, amalan kedua ialah selalu berfikir tentang dunia membawa kepada akhirat, iaitu mencari ilmu di dunia sebagai bekalan di akhirat. Seterusnya, bagi tokoh ensiklopedia kami telah memilih tokoh Ibn Sina atau nama penuh beliau adalah Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina. Beliau dikenali sebagai Ibn Sina dalam kalangan masyarakat barat. Beliau dilahirkan pada 370 Hijrah bersamaan tahun 980 Masihi, bertempat di Afshanan Bukhara, Turkistan, dan beliau merupakan seorang yang berbangsa Parsi. Beliau meninggal dunia pada 428 Hijrah bersamaan tahun 1037 Masihi di Hamazan ketika berusia 57 atau 58 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat dua potongan ayat yang telah kami pilih. Dan ayat pertama daripada surah Yunus ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi laayatil liqaumin yattaqun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapatnya tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi pada ayat ini Allah telah menjelaskan mengenai kekuasaannya dengan tukaran malam dan siang, kewujudan langit dan bumi, tumbuh-tumbuhan, binatang dan sebagainya, telah membuktikan kepada hamba-hambanya tentang kebesaran dan kekuasaannya bagi orang-orang yang bertakwa, iaitu orang-orang yang takut kepada Allah. Potongan ayat yang kedua iaitu daripada surah Al-Hajj ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa man yu'azzim hurumtillahi fa huwa khairul lahu inda rabbih. Wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qaulaz zur. Shadaqallahul azim. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya, dan dihalalkan bagi kamu semua haiwan ternakan kecuali diterangkan kepada kamu keharamannya, maka jauhilah olehmu penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta. Jadi pada ayat ini Allah telah menerangkan mengenai pelaksanaan ibadah haji, dan Allah telah menetapkan segala perintah dan larangan sewaktu pelaksanaan ibadah haji. Antara perkaitan yang boleh dibuat daripada ayat 6 surah Yunus yang kita kan sebagai mahasiswa, termasuklah kita wajiblah sentiasa percaya pada aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu berkuasa atas kecil-kecil perkara hinggalah sebesarnya. Oleh itu kita perlulah sentiasa bersatu baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan reda dengan segala apa yang dijadikan dalam hidup kita. Namun demikian, sebagai seorang pelajar, kita masih perlu berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai impian kita sebelum berserah sepenuhnya kepada takdir. Seterusnya, bagi ayat 30 surah Al-Hajj, sebagai seorang pelajar, kita perlu sentiasa patuh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan perintahnya. Oleh kerana itu, hanya Allah yang wajib kita sembah. Jadi, kita janganlah mengambil langkah serikat untuk berjaya dengan cara menipu ataupun meminta perkara gaib. Selain itu, kita wajiblah menjalankan solat dan memperbanyak ibadat supaya kita mendapatkan ketenangan hati dan sentiasa dekat kepada pencipta. Jadi di sini saya ingin kongsikan beberapa amalan-amalan yang dapat dipraktikkan dan diamalkan dalam kehidupan harian kita
dalam konteks untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali adalah menjaga hukum Allah Subhanahu Wa Taala seperti melakukan segala perintahnya, segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Yang kedua, kita mestilah sentiasa mendampingi ataupun melazimi Al-Quran. Dan yang ketiga, sentiasa menambah ilmu pengetahuan tentang Islam. Di mana orang kata mengaji lah, kita pergi mengaji, atau kita mentalaah kitab, ataupun kita menuntut ilmu dengan para asatizah yang bertauliah. Dan yang keempat adalah mengagumi kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan zikir-zikir yang baik. Contohnya seperti Alhamdulillah, Masya Allah dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali adalah kita sebagai umat Islam ni, sebagai makhluk, kita mestilah sentiasa menghayati tanda-tanda kebesaran, keagungan, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ni dengan merenung kepada penciptaannya. Contohnya langit, kejadian gunung ganang, bukit bukau dan sebagainya. Dan kita melakukan muhasabah diri, refleksi diri, betapa agungnya, betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Berikut adalah biodata tokoh ijtihadik. Nama Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, dilahirkan di Baghdad, tarikh lahir Rabiul Awal tahun 780 Masihi bersamaan 164 Hijrah, pengasas kepada mazhab Hanbali. Dinamakan Imam Hanbali bersempena nama datuknya iaitu Hanbal bin Hilal Asy-Syaibani, meninggal dunia pada tahun 855 Masihi bersamaan 241 Hijrah ketika berusia 77 tahun. Ayat yang dipilih yang dapat dikaitkan dengan tokoh ijtihadik kita iaitu Imam Ahmad bin Hanbal ialah ayat 269 dari surah Al-Baqarah dan ayat 100 dari surah Al-Ma'idah. Kita akan mulakan dengan surah Al-Baqarah ayat 269 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Sadaqallahul azim. Terusnya adalah ayat 100 surah Al-Ma'idah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Maksud ayat 269 surah Al-Baqarah ialah Allah menganugerahkan al-hikmah iaitu kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi kurnia yang banyak dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Dan di sebelah ialah tafsiran yang lebih mendalam tentang ayat 269. Maksud ayat 100 surah Al-Ma'idah ialah katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang mempunyai akal yang sihat agar kamu lebih beruntung. Dan di sebelah ialah tafsiran yang lebih mendalam tentang ayat 100 ini. Apa yang dapat dikaitkan daripada surah Al-Baqarah ayat 269 dalam kehidupan mahasiswa adalah seorang mahasiswa hendaklah menerapkan sifat berfikiran secara rasional dan logik, jujur, bertoleransi, berdisiplin, rajin dan bertimbang rasa. Nilai-nilai ini mempunyai manfaat dan hikmahnya jika diamalkan oleh golongan mahasiswa. Daripada surah Al-Ma'idah ayat 100, kaitan kehidupan sebagai mahasiswa adalah mahasiswa hendaklah berdisiplin dalam membuat sesuatu pilihan. Mahasiswa hendaklah mengutamakan perkara yang memberi manfaat dan kebaikan seperti menyiapkan tugasan kuliah, mengikuti program kerohanian, mengulang kaji pelajaran di waktu lapang dan sentiasa menolak sesuatu tawaran yang tidak bermanfaat dan boleh mendatangkan keburukan. Amalan yang dapat kita amalkan dalam amalan harian kita berdasarkan ayat tersebut dengan sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha untuk mendekati diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kita hendaklah rajin dalam beribadah seperti melaksanakan perkara wajib dan sunat iaitu solat fardu, solat sunat, berzikir dan membaca Al-Quran. Kita juga perlu membaiki kesilapan kita semasa beribadah supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam amalan harian kita hendaklah sentiasa melakukan kebaikan seperti menolong orang yang berada dalam kesusahan dan bersedekah. Oleh itu kita akan mendapat ganjaran seperti pahala dengan melakukan kebaikan tersebut. Kita janganlah melakukan perkara
yang boleh mendatangkan dosa seperti merompak. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita sentiasa melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan supaya hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak tergolong dalam orang-orang yang zalim.